Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nurin Zawana Baharam. Nur Ifa Syafiqah binti Adham. Saya Nuradia binti Zulkifli. Bagi membincangkan konsep etika dan peradaban menurut acuan Malaysia, iaitu suatu analisis berdasarkan perspektif sejarah dan struktur sosial. Maksud perkataan etika ialah suatu ilmu yang berkait rapat dengan prinsip akhlak ataupun moral. Nilai moral dan akhlak ini amat penting supaya dapat menjadi panduan hidup seorang individu. Selain itu, Dr. Hamzah menyatakan bahawa etika merupakan ilmu kaji sedik yang mana baik dan yang mana buruk dengan cara memerhatikan setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh manusia secara mata kasar. Seterusnya, menurut Arabic Lexicon, etika ialah disiplin yang berkait rapat dengan ilmu akhlak atau dikenali juga sebagai ilmu adab. Definisi seterusnya ialah peradaban daripada perspektif Islam yang dikaitkan dengan perkataan umran, adab dan zinun ataupun dainun. Umran membawa maksud harta kekayaan, kawasan yang dimiliki, tanah pertanian yang berkembang subur dan maju. Bagi Kamus Dewan dan Pustaka Pula, membawa maksud kepada situasi masyarakat manusia yang mempunyai ciri-ciri yang boleh dilihat dari segi taraf kemajuan harta benda dan perkembangan tahap pemikiran dari segi sosial, budaya dan politik. Manakala maksud peradaban mengikut Zawiah Takir, Timbalan Pengarah Institusi Islam Hadari UKM, peradaban ataupun hadarah merupakan tonggak utama pembangunan masyarakat yang mengawal seluruh anggota tubuh manusia seperti saraf tunjang. Baiklah, dengan meneruskan perbincangan ini, saya akan menerangkan hasil kajian yang pertama, iaitu proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Dari segi sistem kepercayaan dan agama, dapat ditafsirkan bahawa setiap agama yang wujud di bumi adalah sama ada agama wahyu dan agama budaya, semuanya menarik minat baik dan jahat. Sebagai contoh, Islam adalah agama utama di Malaysia. Setelah bertapak agama Hindu di tanah Melayu, Islam adalah agama universal dan ini terkandung dalam inti ajaran Al-Quran. Apa yang diperkenalkan dalam Islam bersifat universal dan dapat diterima oleh semua, dapat bekerja dalam konteks berbeza dan generasi manusia serta negara yang berbeza agama. Selain itu, Buddha dan Hindu adalah kepercayaan di kalangan orang India dan Cina di Malaysia. Buddha adalah agama budaya yang sering didirikan oleh Sakyamuni Buddha Siddhartha di India. Buddha adalah orang yang kuat berusaha untuk mencapai tingkat moral yang tinggi dalam hidupnya. Faktanya, budaya dan agama adalah pendorong kemajuan dan pembangunan yang kuat. Oleh kerana itu, pembentukan model ataupun kerangka kerja budaya berasaskan agama akan mudah diterima oleh semua suku dan anggota masyarakat. Seterusnya, dari segi penempatan masyarakat, sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, perkembangan dan kemegahan tamadun Melayu telah membuktikan sejarah kepelbagaian masyarakat Malaysia. Pelbagai budaya dalam masyarakat di seluruh dunia seperti Arab pra-Islam, Hindu, Buddha, Arab Islam dan Eropah. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia terjalin dengan hubungan kaum. Sedikit sebanyak ia bermula sebelum kemunculan kuasa barat. Aktiviti imperialisme dan kuasa barat di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak memimpin pendatang asing ini ke tanah Melayu adalah kerana aktiviti ekonomi. Tiga kumpulan etnik terbesar di tanah Melayu iaitu Melayu, Cina dan India telah dipisahkan mengikut pekerjaan dan wilayah sebelum merdeka daripada pemerintahan British pada tahun 1997. Pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia telah dibentuk dengan kemasukan Sabah dan Sarawak bersama-sama tanah Melayu yang memperbagaikan lagi etnik di Malaysia. Hal ini memperlihatkan Malaysia adalah sebuah negara yang unik, wujudnya pelbagai kaum, budaya dan agama. Kepelbagaian inilah yang berjaya memerdekakan tanah Melayu dan pembentukan Malaysia adalah hasil perjuangan semua kaum berpegang teguh kepada prinsip perpaduan, muafakat dan persefahaman. Terusnya, diskusi terakhir daripada saya, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulis yang tersendiri. Bahasa adalah alat komunikasi yang tersusun dalam satu satuan seperti kata yang diungkapkan, kelompok kata, klausa dan kalimat. Selepas agama Islam diperkenalkan ke Nusantara, bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai lingua franca kepada lebih 200 juta penduduk di rantau ini. Ia adalah bahasa perantara perdagangan, perundingan dan juga perjanjian. Dan ia juga merupakan bahasa perdagangan Arab, Cina dan India yang datang ke Kepulauan Melayu Melaka untuk berdagang sekitar abad ke-13. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi sebagai bahasa pengantar di tanah Melayu, iaitu berbentuk tulisan bahasa Melayu dipersepadukan dengan tulisan Rencong, Palava, Kawi, Jawi dan Rumi. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai pelbagai sistem tulisan yang berasal dari Asia Tenggara serta tulisan dari India, Timur Tengah dan Eropah. Baiklah, terima kasih Nurin. Saya Nuradia Zulkifli beralih ke laporannya. Perkembangan sejarah dalam alam Melayu. Pertama, zaman prasejarah. Zaman ini di mana manusia tidak kenal cara membaca tulisan. Pembahagian prasejarah dibahagikan kepada 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Paleolitik. Ia merupakan kewujudan pertempatan terawal di alam Melayu. Kehidupan yang diamalkan pada zaman ini adalah kehidupan berpindah randa, memburu dan mengumpul hasil hutan. Manusia pada ketika itu menjadikan persekitaran alam sekeliling sebagai keperluan hidup untuk mendapatkan makanan. Zaman Paleolitik serba tahu mengenai penggunaan alat batu dalam bentuk asas dan menggunakan api untuk memanaskan badan.
Yang kedua adalah zaman Mesolitik, terjadi di antara zaman Paleolitik dan zaman Neolitik, di mana manusia pada zaman ini tinggal dalam kalangan kelompok, memburu dan mencari hasil hutan serta sungai. Wujudnya evolusi dalam kehidupan bila mana zaman ini juga mahir dalam mengebumikan rakyat, malah bermulanya kegiatan membentuk batu untuk dijadikan sebagai alatan keperluan dan senjatanya lebih halus buatannya jika hendak dibandingkan pada zaman Paleolitik. Maka bermulanya kegiatan pertanian, penternakan, perdagangan awal dan perhubungan dengan kawasan lain. Seterusnya adalah zaman Neolitik. Ia disifatkan sebagai zaman batu yang terakhir. Mereka juga menerapkan elemen pemburuan dalam mencari hasil hutan dan sungai, di mana masyarakat zaman Neolitik ini tinggal di gua dan berhampiran sungai. Malah alatan batu yang digunakan oleh manusia pada zaman Neolitik ini juga diperhalusi pembuatannya, antaranya alatan daripada tembikar dan mencipta barang kemas seperti anting-anting. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat zaman Neolitik ialah bercucuk tanam, menternak binatang, menangkap ikan dan berdagang secara tukar barang. Mereka juga mempunyai ketua dan ada pembahagian kerja pada setiap orang. Dan terakhir adalah zaman logam. Zaman ini tinggal di dalam gua dan ada juga yang tinggal di kawasan lapang. Mereka lebih menumpu di kawasan yang mempunyai sumber air dan rumah dibina adalah lebih baik daripada zaman Neolitik. Tetapi penggunaan alatan batu dalam kehidupan mereka juga masih dikekalkan. Manusia pada zaman logam ini juga menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang tanpa wang kertas. Malam mayat ditanam juga digunakan kubur batu kepingan untuk pengebumian. Perkembangan sejarah alam Melayu. Yang kedua adalah zaman protosejarah. Sistem politik yang digunakan pada zaman protosejarah adalah sistem pembesar empat lipatan, sistem jemaah menteri dan sistem penau binau. Sistem pembesar empat lipatan adalah sistem yang bersistematik. Cara pemerintahan oleh pembesar 4 diikuti pembesar 8, pembesar 16 dan pembesar 32. Sistem pentadbiran ini termasuk 4 orang pembesar iaitu bendahara, penghulu, bendahari dan temenggung serta laksamana, yang diketuai oleh pembesar utama iaitu sultan. Bagi sistem ekonomi pula, kehidupan masyarakat Melayu ini mengamalkan kehidupan sara diri berbanding bergantung kepada kehidupan orang lain. Untuk sistem sosial, masyarakat ini juga mempunyai golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Kembangan sejarah dalam alam Melayu yang ketiga iaitu zaman pensejarahan. Antara kebanggaan Melaka pada ketika itu adalah bagaimana hebatnya Melaka dalam undang-undang Laut Melaka dan hukum Kanal Melaka. Kerajaan ini juga berkembang kerana atas faktor utama mereka adalah mewujudkan sistem kecekapan dalam pentadbiran melalui sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini menunjukkan aras pentadbiran Melaka yang cekap dan memberi jaminan kepada negeri Melaka keamanan dan kemakmuran yang dirasai. Hal ini telah menarik minat kedatangan kuasa-kuasa penjajah asing dari Eropah ke Melaka, antaranya Portugis, British dan Belanda. Zaman sejarah moden. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau Malaysian Solidarity and Constitutive Council or MSCC, tujuan jawatan ini ditubuhkan bagi menjelaskan kepada orang ramai berkaitan idea pembentukan Malaysia selepas kemerdekaan. Seterusnya adalah penubuhan Suruhanjaya Kabul. Adalah ingin mengetahui pendapat orang Sabah dan Sarawak maklumat yang lebih mendalam berkaitan sama ada mereka ingin bersetuju untuk bersatu dengan Persekutuan Malaysia. Seterusnya adalah IGC atau Laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Adalah untuk memberi jaminan bagi memelihara Borneo dalam Persekutuan Malaysia meliputi dalam aspek pelajaran, kebebasan hak dalam agama, kewarganegaraan, kedudukan anak negeri, kawalan bagi imigresen dan perlembagaan bagi negeri-negeri. Dan terakhir adalah 16 September 1963 terjadilah Malaysia sebagai pengisytiharan sebagai sebuah negara yang merdeka dengan gabungan Sabah dan Sarawak. Sumbangan tamadun lain kepada masyarakat tanah Melayu. Sumbangan daripada tamadun Cina, sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berkaitan dengan institusi raja-raja. Tamadun Cina sangat menghormati dan menurut perintah Maharaja Cina sebagai pemerintah kuasa yang tertinggi di negara Cina. Contoh, di Malaysia yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama. Kedua adalah bidang sains dan teknologi, bidang pertanian, matematik, astronomi, kalender, farmakologi, geologi, fizik, kimia, biologi, seni bina, perlombongan dan pelayaran. Seterusnya adalah sumbangan daripada tamadun India. Dari segi bahasa dan kesusastraan, penggunaan bahasa Tamil boleh dikatakan mempunyai bahasa Melayu yang sebahagiannya diambil, antaranya Ceti, Kari, Kedai, Canai dan Jodoh. Dan seterusnya adalah dari segi sains dan teknologi. Masyarakat India sangat terkenal dengan bidang matematik serta unsur geometri seperti penciptaan kalender dan astronomi. Pengaruh peradaban luar ke atas masyarakat Melayu. Pertama, pengaruh peradaban dari Cina, masyarakat Baba dan Nyonya. Serapan perkataan bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu. Konsep wulun ada 5. Hubungan pemerintah dan menteri atau raja dan rakyat, hubungan bapa dan anak, hubungan antara adik-beradik, hubungan suami isteri dan hubungan sesama kawan. Pengaruh peradaban dari India pula, adat istiadat berinai, adat mencecah air zam-zam ataupun kurma ke dalam mulut bayi dan seni tarian. Untuk peradaban pengaruh dari Timur Tengah iaitu institusi pondok,
adat bercukur, adat berkahwinan, membayar zakat, bergotong royong dan bekerjasama dalam hidup bermasyarakat serta kekeluargaan. Aspek ekonomi pula berlandaskan Islam dalam sistem jual beli. Pengaruh peradaban dari barat pula terbahagi kepada 3, iaitu dari Portugis, Belanda dan British. Untuk kuasa asing Portugis, kewujudan masyarakat Serani. Untuk kuasa Belanda, peninggalan bangunan Stades, peninggalan kubur Belanda di Bandar Hilir. Dan akhir sekali ialah daripada kuasa British, iaitu Raja atau Sultan mempunyai kuasa mutlak kepada sistem demokrasi, pembentukan parti-parti politik seperti UMNO, MIC dan MCA. Baiklah, kita ke studio Sri Pentas bersama Ifah Syafiqah. Silakan Ifah. Kesan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat ialah perubahan persekitaran geografi. Geografi merupakan satu disiplin yang berbentuk bipolar, iaitu terdiri daripada geografi fizikal dan geografi manusia. Pembentukan geofizikal di Tanah Melayu di kawasan semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka telah menjadi laluan pertemuan dan pergaulan dua negara besar dunia, iaitu China dan India, melalui aktiviti perdagangan yang giat berlaku di Kepulauan Melaka ketika itu. Hal ini disebabkan kekayaan sumber alami yang terlalu banyak telah menarik minat kemasukan pedagang dari negara luar. Semasa berlakunya kemasukan pedagang dan petuah agama dari benua asing telah membuka ruang perkongsian tentang ilmu-ilmu agama dan perdagangan daripada masyarakat yang berbilang kaum. Perkara ini secara tidak langsung menjadi asas kepada faktor kewujudan peradaban majmuk. Seterusnya, kesan etika dan peradaban ialah perubahan masyarakat dan demografi sebelum dan selepas merdeka. Masyarakat dan demografi sebelum merdeka terdiri daripada orang asli, kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak dan orang Melayu. Proses pertempatan masyarakat di Tanah Melayu juga berlaku semasa Kerajaan Melayu Hindu, kedatangan Islam ke Nusantara dan hubungan awal Kesultanan Melayu Melaka dengan kuasa besar Eropah. Pada masa ini berlaku proses penghijrahan dalam jumlah yang tidak ramai dan terjadi proses asimilasi budaya antara yang berhijrah dengan penduduk tempatan. Masyarakat dan demografi selepas merdeka. Penghijrahan masyarakat dari China dan India membawa banyak perubahan dari segi gaya hidup, kepercayaan dan kebudayaan yang mengubah corak masyarakat di negara ini. Serta berlaku perubahan dari segi aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Untuk memastikan ekonomi sesebuah negara dalam keadaan yang baik dan maju, konsep etika amat penting untuk dititik beratkan supaya struktur ekonomi yang dijalankan bermoral dan tidak berlandaskan persaingan yang saling bergaduh antara satu sama lain. Kesan etika dan peradaban memberi impak positif terhadap pembentukan ekonomi di Malaysia pada hari ini, di mana pencapaian ekonomi di negara kita menunjukkan perkembangan yang positif dari masa ke masa. Sebagai contoh, peningkatan dalam pembangunan fizikal pada hari ini seperti jaringan pengangkutan dan perhubungan serta kawasan perumahan yang memberi impak peningkatan yang paling tinggi. Jika dilihat pada hari ini, terdapat banyak kawasan pedalaman dan luar bandar yang telah melalui proses perbandaran ataupun dikenali sebagai proses urbanisasi. Pada hari ini, masyarakat yang menjalankan perniagaan di sesuatu kawasan terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Walaupun berbeza agama, budaya dan kepercayaan, mereka masih boleh berniaga bersama-sama dan saling membantu antara satu sama lain. Baiklah Ifah, terima kasih atas laporan itu tadi. Jelaslah bahawa berdasarkan sejarah sebelum pembentukan Malaysia, di mana pertemuan masyarakat majmuk alam Melayu dan pergaulan kebudayaan tamadun dengan masyarakat lain telah membina etika dan nilai peradaban Malaysia pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.